Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, belajar bersama Cikgu Jahlilawati. Okay, pada kali ini kita akan belajar peta lakar bahagian kedua. Okay, sebelum ni kita dah belajar peta lakar, tajuk ciri-ciri peta lakar dan juga simbol-simbol dalam peta lakar. Okay, standard pembelajaran yang perlu kita capai pada hari ini ialah yang pertama, murid mesti dapat membezakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar. Okay, yang kedua, murid dapat menghasilkan peta lakar yang lengkap berdasarkan pandang darat setempat. Okay, jadi pada hari ini, murid mesti dapat membezakan apa yang dipanggil pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Supaya murid tahu, kalau tengok peta, kita tahu yang ini ialah pandang darat fizikal. Okay, yang ini adalah pandang darat budaya. Ataupun jika murid diminta melakar peta di sesuatu tempat, murid dapat menentukan simbol untuk pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, apa dia pandang darat fizikal? Pandang darat fizikal adalah mewakili ciri-ciri alam semula jadi. Jadi maknanya pandang darat fizikal ni ialah alam semula jadi yang Allah ciptakan, yang Tuhan kita ciptakan. Maknanya bukan manusia yang membuatnya. Okey, contoh pandang darat fizikal. Okey, ini adalah contoh pandang darat fizikal yang ada beserta dengan simbol-simbolnya. Okey, contoh pandang darat fizikal ialah rumput. Rumput ni maknanya bukan manusia yang tanam, memang kawasan tu kawasan berumput. Ni menunjukkan kawasan yang ada pokok nipah. Pokok nipah ni biasanya ada di muara-muara sungai. Buahnya boleh dimakan. Tapi kita yang duduk kat Rembau ni memang mungkin tak pernah makan buah nipah. Ini menunjukkan kawasan hutan, paya bakau, kontur. Okay, kontur ni sebenarnya adalah garisan yang menyambungkan tempat-tempat di atas peta topografi yang mempunyai ketinggian yang sama dari aras laut. Maknanya ni kawasan ni mempunyai ketinggian yang sama dari aras laut. Maknanya kawasan ini adalah lebih tinggi. Okey, yang ini menunjukkan sungai, simbol sungai, gunung, tasik dan paya. Untuk makluman pelajar, untuk pengetahuan, kawasan air yang terdapat pada peta, warnanya biasanya kita buat warna biru. Tak kira lah sungai ke, laut ke, tasik ke, paya, kita akan buat dia warna biru. Air saja warna biru. Tak semestinya laut saja kita buat biru. Sungai pun biasanya kita simbolnya berwarna biru. Okay, jadi ini adalah ciri-ciri semula jadi yang kita panggil pandang darat fizikal. Iaitu ciri-ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Bentuk muka bumi ni contohnya kontur dan juga gunung. Kawasan berbukit atau kawasan tanah tinggi dan kawasan bergunung. Saliran ni iaitu sungai. Tumbuh-tumbuhan semula jadi ni hutan, paya bakau, pokok nipah. Okey, ini adalah contoh pandang darat fizikal. Okey, seterusnya pandang darat budaya yang mewakili ciri-ciri buatan manusia. Okey, ni manusia yang buat, iaitu bangunan, rumah, masjid, jalan raya, jalan kereta api, jambatan, sekolah,
dan juga tanaman. Walaupun kelapa sawit, padi getah ni Allah yang jadikan kurnia, mana nak tumbuh tu maknanya Allah yang dengan izin Allah lah ditumbuh, tetapi maknanya ini ditanam. Contohnya ladang kelapa sawit, okey, siapa yang uruskan? Maknanya buat manusia yang uruskan. Begitu juga padi getah, maknanya kalau kawasan pertanian ataupun yang diusahakan oleh manusia, maknanya itu adalah pandang darat budaya. Yang kita katakan budaya tu maknanya kalau kawasan tu banyak kelapa sawit, maknanya kita tahu budaya kerja orang situ kebanyakannya adalah sebagai pemetik ataupun peladang buah kelapa sawit. Kalau kita tengok ada banyak sangat kawasan sawah padi, kita tahu budaya kerja orang di situ ialah pesawah. Jadi maknanya daripada tanaman yang ditanam tu kita tahu budaya orang di tempat yang kita di tempat peta yang kita lukis tu. Okey, ini adalah contoh pandang darat budaya, sekolah, masjid, jalan kereta api, okey, jadi ini adalah contoh pandang darat budaya, okey, ini pertempatan. Kalau kawasan pertempatan senang je kita lukis. Kita lukis petak 4 segi yang berwarna gelap. Okey, ini adalah simbol bagi kilang, jalan raya. Okey, ini adalah simbol bagi sawah padi. Okey, yang ini adalah simbol bagi kelapa. Okey, ini kelapa sawit. Ini jangan keliru, kelapa dikurus saja batangnya, kelapa sawit batangnya ditebalkan. Okey, yang ini adalah getah, jambatan dan juga simbol sekolah. Jadi pandang darat budaya adalah contoh ciri-ciri buatan manusia, seperti pertempatan, pengangkutan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi seperti kilang, sawah padi, kelapa sawit, getah. Okey. Yang ini kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua pada hari ini, iaitu langkah-langkah melukis peta lakar. Yang ini kamu kena kuasai tajuk yang kita belajar sebelum ini. Okey, jadi apakah langkah kita nak melukis peta lakar? Okey, jadi langkahnya ialah yang pertama, ini kita ingat balik apa ciri-ciri peta lakar yang perlu ada pada peta lakar. Yang pertama, tulis tajuk peta lakar serta lukis pemidang. Yang kedua, masukkan arah mata angin. Jangan lupa apa dia arah mata angin ni. Yang ketiga, pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Lepas tu, barulah kita lukis ciri-ciri geografi dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Yang ni tadi pilih simbol dan singkatan. Yang ini barulah kita lukis. Okey, lepas tu jangan lupa akhir sekali kita melukis petunjuk. Okey. Dan ini adalah buku dalam soalan, ini adalah soalan dalam buku teks kamu, iaitu Pandang Darat Kampung Sejati. Kalau kamu diminta melakarkan peta ni, okey, ni peta ni adalah dalam bentuk seperti yang sebenar. Ni sungai, okey, ni ada rumah, ada masjid. Okey, jadi kalau kita nak tukar dalam peta lakar, okey, macam mana kita nak tukar dalam peta lakar? Okey, yang pertama sekali, okey, mesti ada dalam peta lakar, mesti ada apa? Okey, mesti ada tajuk. Ni kita nak lukis peta lakar Kampung Sejati. Okey, yang kedua, okey, kita perlu ada pemidang. Hari tu ada yang jawab soalan, dia salah. Okey, ini yang disebutkan pemidang. Ramai yang tak tahu. Pemidang tu okey, yang
Mana kita buat garisan di luar peta tersebut. Ada kawasannya. Okey. Dan yang ketiga, okey, jangan lupa kita letakkan arah mata angin. Okey, lepas tu barulah kita lakarkan peta mengikut simbol-simbol dan juga singkatan. Okey, ini adalah simbol, ini adalah singkatan. Dan yang akhir sekali barulah kita letakkan petunjuk supaya orang tahu. Okey, kalau ini apa? Okey, ini adalah pokok getah. Maknanya petunjuk ni sangat penting supaya orang yang melihat peta ini dapat tahu tentang peta yang kita lakarkan. Okey, ini adalah rumusan tajuk peta lakar kita, iaitu ini rumusan bagi siri 1 dan siri 2 video ni. Ciri-ciri peta lakar maknanya mesti ada tajuk, pemidang, simbol, arah mata angin dan juga petunjuk. Bila kita diminta buat peta lakar, okey, 5-5 ni wajib ada. Okey, seterusnya kita perlu tahu simbol-simbol dalam peta lakar. Simbol-simbol dalam peta lakar, kita ada simbol titik, simbol garisan, simbol kawasan dan juga singkatan perkataan. Okey, kalau pelajar lupa, pelajar kena tengok semula video yang sebelum ni. Contohnya simbol titik ni yang kita buat simbol bagi masjid, bagi kuil, bagi tokong, tempat tinggi. Okey, lepas tu simbol bagi garisan ni contohnya jalan raya, sungai, tali air. Simbol bagi kawasan, contohnya kawasan kelapa sawit, kawasan sawah padi, kawasan hutan. Singkatan perkataan ni contohnya PP pejabat pos, balai polis kita ringkaskan sebagai BP. Okey. Langkah-langkah melukis peta lakar, ini rumusan. Okey, pertama kita buat tinjauan terhadap peta yang kita nak lakar tadi. Lepas tu yang kedua kita tulis tajuk dan buat pemidang. Yang ketiga kita pilih simbol yang sesuai dengan peta yang kita nak lukis. Okey, lepas tu kita lukis ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya. Okey, lepas tu jangan lupa lukis arah mata angin dan sediakan petunjuk peta. Okey. Bagi pandang darat tadi, maknanya kamu mesti tahu, okey, pandang darat fizikal ialah ciri-ciri semula jadi, seperti hutan, kawasan pokok nipah, okey, itu adalah ciri-ciri semula jadi, okey, pandang darat budaya pula ialah ciri-ciri buatan manusia. Kamu ingat pandang darat fizikal, contohnya kalau kat Rembau ni kita ada hutan, kita ada gunung datuk, kita ada banyak sungai, Okey, jadi itu adalah pandang darat fizikal. Okey, pandang darat budaya, contohnya kalau berhampiran dengan sekolah kita, okey, sekolah tu adalah pandang darat budaya. Lepas tu ada masjid, ada kuil, ada tokong, okey, itu adalah ada jambatan, ada sungai, sungai itu pandang darat fizikal, jambatan. Jambatan tu adalah pandang darat budaya. Okey. Kalau kamu tengok ni, okey, yang mana satu bukan pandang darat budaya? Okey, ni pokok getah, maknanya pokok getah ni ialah pandang darat budaya. Tokong pandang darat budaya, sekolah juga pandang darat budaya. Jadi di sini pandang darat fizikalnya ialah sungai. Okey, ini adalah rumusan. Okey, perkara yang perlu ada dalam peta, iaitu tajuk peta. Lepas tu mesti ada arah mata angin, mesti ada pemidang, mesti ada simbol dan juga mesti ada petunjuk. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa buat latihan
anak yang baik, lagi cerdik. Okey, sekian. Terima kasih.